الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي وفق المؤمنين على طاعته وتجلى عليهم بنعمته وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله ويا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah meletakkan kita untuk mengaku agama Islam pada hari ini. Kita juga bersyukur kerana rezeki Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berhimpun untuk merayakan pada Idul Adha pada hari ini. Dan kita juga melakukan kalimat suci lagi tinggi yang menggambarkan keagungan, keunggulan, kehebatan, kekuasaan dan kebesaran Ilahi. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas suasana yang Allah Taala kurniakan pada pagi ini dalam keadaan tenang, cuaca yang baik, keadaan aman, sedangkan bersama-sama kita ada juga yang tidak berkemampuan, keadaannya bagi pun kepada Allah, raya dalam keadaan bagi bersama. Begitu juga di tempat lain, di negeri dan negara lain, belum tentu mereka sempat menunaikan salat Idul Fitri dalam keadaan aman dan tenang. Semoga dalam Ramadan pada tahun ini dalam akhir telah mampu menjadi pemacu juga akan meningkatkan dan memperkatakan diri kita ke arah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah senantiasa beristiqamah dalam membangun kualiti diri demi mempertahankan, memperbanyak dan memperbaiki martabat umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berkesian, apa yang penting bagi kita umat Islam hari ini ialah melakukan muhasabah, istiqamah, melakukan amalan, jika meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan saja Ramadan menghadapi upaya kita sentiasa mampu melawan diri zahir batin seluruh penjelasan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa diminta melakukan perkara yang disuruh oleh Allah dengan penuh ketaatan. Tidak boleh ada perasaan untuk membantah walaupun dengan ukuran sebesar biji kamu. Ini perlu dilakukan sepanjang kehidupan dan dalam apa dua keadaan kehidupan kita. Kita tidak boleh merasa selesa dan terbangga dengan segala ganjaran yang dianggap telah diterima oleh Allah semasa melakukan berbagai amalan di bulan puasa. Lantas menjadikannya sebagai model bagi melakukan maksiat dan fasad kerana mempunyai pahala yang cukup hebat untuk ditolak dengan dosa yang bakal diterima. Amat-amat bagi umat Islam jika mempunyai pahala seumpama ini yang merupakan bisikan daripada iblis dan syaitan yang ingin merosakkan amalan kebaikan, amalan kebaikan, amalan yang tidak kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, kita jawab sekian.
Sekalipun Rasulullah SAW membenarkan bergembira di hari raya. Tetapi amat jauh berbeza dengan apa yang kita lakukan hari raya ini. Sebahagian generasi hari ini tidak membahas persoalan halal dan haram, soal dosa dan pahala, perjamuan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang bukan pasangan setiap rahim keluarga, dan kadang-kadang kamu pula melakukan perkara-perkara yang bersyarah dengan cara yang membuka ruang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam suatu negeri seperti kita digalakkan untuk melaksanakan perkara-perkara yang dituntut oleh agama, dituntut oleh syariat. Yang antara yang perlu kita laksanakan ialah mewujudkan suasana yang harmoni ketika hari raya, seperti kita bertemu, bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar tersebut di antara kita, berbalik muka, bersalam-salaman, dan bermaaf-maafan untuk mengerahkan upah dan kesejahteraan. Yang kedua, yang dituntut untuk kita laksanakan setelah hari raya Idul Fitri ini, hendaklah mengumpulkan dan mengerahkan silaturahmi, yang silaturahmi terutama di kalangan keluarga, saudara-saudara, sahabat andai, alim ulama, dan juga sesama dengan cara kunjung-mengunjung di antara satu sama lain. Biarlah bersilaturahmi sekalipun mereka yang sudah memutuskan silaturahmi dengan kita. Dan yang seterusnya, digalakkan juga kita melakukan di antaranya disunatkan mengucapkan tahniah di antara sesama muslim dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang bermaksud mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang telah kita lakukan di bulan puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kami dan ibadah kami semua. Dan yang seterusnya di antara yang digalakkan kita lakukan di bulan hari ini, yaitu adalah mengajak ahli keluarga kita yang bisa memperbanyakkan zikir, tahmid dan bertahlil bagi membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, jangan sekali-kali melakukan segala perbuatan yang bercampur dengan ajaran Islam, seperti menyambut hari raya dengan mengadakan masjid yang melampau-lampau, hiburan yang melampau-lampau, bergaul bebas bersama-sama, lelaki dan perempuan bersalam-salaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, menuntun video-video yang melelahkan, bersukaria sambil membuat masa, bergurau senang dan kata-kata lucu, lalai dan lekor sehingga tidak menunaikan solat dan juga melakukan pembangkitan di waktu yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara yang sekalian, marilah kita melakukan tindakan yang boleh meningkatkan perpaduan dan silaturahmi bersama kita. Kunjung-kunjung serta meraihkan tentang pesan-pesan Islam dan kesucian. Allah menciptakan manusia daripada pelbagai keturunan dan bangsa, lelaki dan wanita, supaya mereka berjaya bekerjasama dan satu sama lain. Setelah itu bermuafakat berbaik-baik tanpa tidak berpecah belah. Nasihat-nasihat bertakut-takut, saling mengucapkan salam dan jarak berjalan di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, yakni ayat yang ke-52-54 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فضربوا بما ضرب ربهم حتى حين صلى الله عليه وسلم. وقتلنا للتأمار الهدوء والحكم والإسلاميين يلحكم وحكم الروح تعالى يلتف أسل فوقنا لن أكون Tuhan kamu. Maka bertakwalah kamu kepada aku. Kemudian umat Rasul itu berpecah belah di antara satu sama lain dalam urusan agama kepada beberapa perpecahan. Tiap-tiap golongan
bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan sampai ke suatu umat tertentu. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh yang demikian, jangan kerana perbezaan pahaman politik menyebabkan kita runtuh budaya berbudi pekerti sampai melakukan mencaci satu sama lain, caci maki antara sesama sendiri. Janganlah kita melakukan tindakan buruk tanpa juga biar fitnah berlaku, sengaja mencari keburukan dan aib di antara kita, mengadakan dengan domba dan sebagainya. Dan tidak hati kita bagi Allah sekalian. Ambillah kesempatan pada hari ini kita satukan hati kita berkumpul di antara satu sama lain. Masjid adalah tempat berfungsinya perpaduan di antara umat. Dibinanya masjid atas menyatukan hati di antara umat. Bukanlah masjid di antara tempat kita berpecah belah. Oleh demikian, memang kami kesempatan mengajak para hadirin sekalian supaya kita bersatu hati di tempat kita ini. Dengan bersatu hati kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan menjadi kemenangan kejayaan sama ada di satu tempat negeri, negara dan dunia keseluruhannya. Bersatu hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan ta'alluq baina qulubina. Allah akan menyempurnakan kasih sayang antara hati kita. Dan tidak jawab sekian. Tetapi ini juga kita minta untuk sentiasa mengambil perhatian dan background terhadap segala permasalahan masyarakat hari ini. Seperti ancaman akidah, pahaman liberal dan ancaman perubahan akhlak. Kita bimbang dalam kita hendak mencapai kemajuan, akidah kita luntur dan bersatu dengan pahaman yang salah dan terpesong mengikut ajaran agama lain. Sebagai seorang muslim yang sejati, kita tidak dapat membiarkan segala masalah yang melanda umat terus berlaku tanpa sebarang usaha dan tindakan yang wajar untuk mengatasinya atau pura-puranya mengawal daripada mereka dan berteruskan menjadi masalah yang meruncing dalam dan membimbangkan. Dan yang dalam ini perlu diberikan bimbingan dan sokongan agar mereka memiliki janji dan keyakinan yang cukup tinggi agar mampu menghadapi berbagai cabaran yang bakal dihadapi. Anak-anak termasuk orang dewasa perlu kembali menghayati budaya ilmu, mencari sebanyak mungkin ilmu Islam untuk bantuan hidup mereka. Begitu juga ibu bapa berperanan memimpin dan bertanggungjawab memastikan tidak berlaku kefasidan dalam keluarga mereka masing-masing. Manakala anak-anak perlu berpakat saat kepada ibu bapa mereka selagi mana arahan dan perintah tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, didiklah anak-anak kamu sesungguhnya mereka dilahirkan untuk zaman yang bukan daripada zaman kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dapat bertanggungjawab bagi anak-anak keluarga dan bangsa kita supaya terjaga kebersihanan daripada gejala segala hal-hal yang boleh merosakkan kita dan tingkah laku anak-anak kita. Maka kita membuat perhatian, memberikan khidmat, bimbingan dan teguran dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita. Generasi hari ini adalah bakal pemimpin di kemudian hari yang akan membina tamadun yang bersendiri mengikut zaman yang mereka lalui. Jika kita tidak memegang mereka dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang cukup, sudah pasti mereka akan tertinggalan dan seterusnya akan menjadi pemimpin di negara sendiri. InsyaAllah, bagaimana akhirnya kita membaca kita rasa berdoa dengan segala kekuatan yang ada. Di warga kita akan menegakkan dan kuasa yang ada pada kita untuk melaksanakan kita ini sehingga akan terlaksana hukum ayat Islam yang seluruh dalam kehidupan umat Islam khususnya di negara ini. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oleh karena ini musliman yang kesedihan sesungguhnya orang Islam yang lakukan untuk mencari kejayaan dan keselamatan ini adalah merupakan kesedihan suci yang menuntut kesungguhan dan kebenaran yang tinggi dari setiap insan yang berlaku mungkin yang mustaqim. Dan kemudian mari kita bersatu tangga membangun semula kekuatan umat. Janganlah kita saling menuding jangkrik yang menyalahkan terutama sendiri apabila berlaku sesuatu perkara. Sebab itu kita berwafat memberi idea yang berbeza bagi menyelesaikan segala masalah yang melanda kita. Semuanya adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saja semua yang akan membezakan. Oleh itu marilah kita berusaha mengelak perkara-perkara maksiat yang bakal menimpa gara-gara tingkah laku kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yaqafu min musibatin mimma kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Surah Al-Baqarah yang mengatakan takwa dan apa yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bahaya bencana, maka ia disebabkan apa yang kamu lakukan daripada perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam hal itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan sebagai besar daripada dosa-dosa kamu. Barakallahu fiikum wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikri wal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين آمين يا موفق الضالين وكيف رضوانك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنعم على أمته محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة الصيام وجعل العزة لنا على السنين والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ورسوله وعبده وعز جلاله وأن من أحسن وحده. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله فيما أمر واستغفروا عما نهاكم عنه هو وتجاوز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مسلمين مسلمات رحمكم الله. dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 52, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا الألباب. صلى الله العظيم. Maksudnya Allah Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya, dan supaya mereka mengetahui dengan hujjah yang tersebut di dalamnya bahawa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran, yang mempunyai akal pikiran yang sempurna beringat-ingat dan tetap. Dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, walaupun hari ini kita diingatkan untuk bergembira dan bersukaria dengan memakai pakaian yang indah-indah,
dan tergobar, tetapi janganlah saudara kita lupa akan nasibnya yang nasib yang telah dan sudah menimpa kepada sebahagian daripada umat Islam di negara kita dan juga seluruh dunia yang menghadapi ujian dalam bentuk perang, menjadi pelarian dalam diri sendiri, bencana alam, itu juga kemiskinan, keburukan dan tekanan hidup yang berlaku pada umat Islam pada hari ini. Atas nama persaudaraan Islam dijaga, maka marilah kita hulurkan bantuan. Begitu juga semua yang berdaya, yang mampu sebagai nasib dan rasa simpati yang cukup tinggi atas nasib sahabat-sahabat kita umat Islam di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang kita berikan akan dapat meningkatkan ataupun meringankan bebanan tentang menjalani tanggungan yang beliau mereka rasai, yang mereka diri dalam ini. Dan memaafkan kepada semua umat Islam yang telah bergembira di hari yang mulia ini, yang mempunyai perasaan kemanusiaan yang halus dan murni. Marilah kita lapangkan doa lain daripada kita memberi sumbangan dalam bentuk material, wang ringgit, tenaga dan sebagainya. Kita juga marilah sama-sama melakukan doa bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya memberi pertolongan ke atas umat Islam di seluruh dunia. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melaksanakan, supaya melepaskan mereka daripada cengkaman, ancaman, zaliman, kejahatan musuh-musuh Islam. Dan soal untuk melakukan kebaikan ini, janganlah umat Islam sering ketinggalan. Amalan ini bagi memilukan jika orang ataupun pertumbuhan umat Islam terlebih awal, terlebih dahulu sampai memburukkan bantuan. Sedangkan kita masih ketinggalan untuk banyak menggunakan tindakan membantu yang seagama dengan kita. Marilah kita berdoa membantu perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ajaklah diri, isteri, suami, anak-anak, keluarga, saudara, jiran tetangga dan anggota masyarakat Islam seluruhnya supaya kita bersama-sama dengan Islam. Lakukanlah Islam yang ini tugas-tugasan sebagai dai. Lakukanlah dai atau dakwah dengan cara yang sesuai serta berhikmah dan bijaksana. Tanpa rasa putus asa untuk menyeru manusia semua supaya menerima kebenaran. Sesungguhnya manusia lepas dan semuanya kita adalah terletak di dalam kita pada hari ini. Kita tidak boleh dan lainnya. Dan kemudian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana masyarakat kita di sini kebanyakan ada dari antara orang-orang yang profesional dan prihatin serta membuat tindakan yang baik yang sebelum ini seperti mana yang telah diumumkan oleh komuniti. Banyak orang milik yang mereka telah korbankan untuk membantu merasa simpati merasa kasih kepada umat Islam kita yang kurang menasih baik di tempat yang lain. Ini adalah satu perkara yang baik yang berlaku pada masyarakat kita ini. Sekiranya amalan seperti ini berterusan, sekiranya amalan ini dilakukan secara berterusan, bukan setakat umat Islam di tempat yang lain, dan sahabat umat Islam Indonesia yang susah terbelok, bahkan kita di Allah Subhanahu wa taala akan mendapat jaminan keampunan. Bahkan Allah memberi ketenangan dalam hati kita setelah mana kita mengorbankan paruh dan sedikit kepada harta kita untuk niat membantu umat Islam di tempat-tempat yang lain. Pada hari ini juga kita bersyukur kerana kita sempat bersolat di tempat kita pada hari ini, dan kemungkinan pada masa yang akan datang kita tidak akan hidup solat di sini. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan ruang yang sedikit dan sempit ini dapat menyatukan hati-hati di antara kita, walaupun kita tengok kurang tempatnya sempit, susah nak bergerak dan sebagainya. Jadi tempat inilah
punca penyatuan hati di antara kita. Tempat inilah punca pergerakan membantu pada macam-macam miskin. Tempat inilah tempat permulaan penyatuan hati masyarakat di Bukit Jelutong. Pusat ini juga, tempat ini juga adalah timbul kemajuan semakin besar di Bukit Jelutong. Bersyukurlah terbaik atas nikmat kemuliaan Allah. Berkat awal sebab apabila kita habis dan tamat daripada puasa dan tahun lepas yang juga kita akan berpindah di tempat yang lain. Oleh kerana ini adalah takdir daripada Allah. Mungkin tempat yang lain itu lebih baik, masjid yang baru lebih baik, mungkin di sana lebih baik dan lebih ramai umat Islam akan berkunjung. Maka pada hari ini kita ambil kesempatan di ruang yang penting ini, di ruang yang tidak pernah keluar sebagai pusat ilmu yang menyaksikan penyatuan perpaduan umat Islam ini. Kesempatan pada hari ini kita bersalah-salah, bersenyum-senyuman di antara kita, tegur-menegur dan berpeluk dan bermaaf-maafan sekiranya ada tersilap kata faham di antara kita. Memang khatib yang bercakap pada hari ini terlebih dahulu memohon kemaafan sekiranya terdapat salah dan silap dari kepada tuan dan tuan-tuan sekalian. Dan lepas ini insyaAllah saya dengan lepaskan keluar untuk bersalah-salaman di antara kita. Adakah kesempatan ini mudah-mudahan ruang ada jabatan masjid atau surau ini menyaksikan kita di akhirat nanti di hadapan Allah bahawa sejauh umat Muhammad yang berada di gedung ini sentiasa bermaaf-maafan, sentiasa berkasih sayang, sentiasa bersatu dan berpadu untuk agama Allah. Tidak mengira jenis bangsa, tidak mengira kulit, putih dan hitam, tidak mengira apa itu beda politik yang sedikit sempurna ataupun yang dalam dunia. Mudah-mudahan pada hari ini masa yang singkat, masa yang dekat ini memberi kesan kepada kita yang akan berjalan sebagai bukti kita di hadapan Allah, sebagai hamba umat Muhammad yang mengikut syariat Allah, yang mengikut apa yang dibawa ajaran oleh Rasulullah SAW, kita mengikut ajarannya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT mengampungkan dosa kita semua, memberi keampunan kepada kita dan menjadikan hati kita sentiasa lebih dekat di rumah Allah, lebih cinta pada Allah, lebih cinta pada Rasulnya, cinta pada Al-Quran, cinta pada Sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan kepada kita dan menjadikan amalan hal yang kita tinggal kita berhadapan dan bertemu waktu saat ajal yang tidak dapat kita lari walaupun sesaat dan selangkah. Mereka semua akan melalui satu kali seorang. Dan orang tadi akan laluinya dan bila dan saat bila dan masa berlaku kita tidak tahu. Oleh yang demikian berdialah daripada sekarang memohon ampun kepada Allah dan berkesan insyaAllah berhadap insyaAllah ya Allah selepas pada saat Ramadan ini aku teruskan amal ibadah bulan Ramadan itu di dalam bulan-bulan yang lain dan semangat kasih sayang, mahabbah, ta'alum, kasih sayang di antara kita pun kita akan tumpukan kasih sayang di antara kita sampai bila dan tidak ada lagi perasaan cemburu, rasa sakit hati, rasa perasaan takut dan sebagainya di antara kita insyaAllah. Doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati doa kita di sana di titik ini. Allahumma inna nas'aluka min fadlika fala tamna'na min dhunubina dhafak. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحنة ووقوع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلاد الإسلام عامة. اللهم فك الهموم والمحزون والضيق عن اللاجئين واشف امراض المسلمين. اللهم ان الحق وارزقنا اتباعه وان الباطل كان وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من مضل الاموال ومن ضير الامراض ومن سوء الافتراض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا الله العباد. اللهم انا نسالك نتوسل اليك بنبيك الامين ونسالك اسمائك الحسنى ان تحفظ بعين عنايتك الربانيه وبحفظ رضوانك الصمدانيه جلالك ملك المعظم سلطه كرمنا واحسانك وقد شرفت بذكر الشيخ المرحوم سلطان صلاح العبد الله بن شعب الحاكم
اللهم يا حي يا قيوم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد.